Nama saya Ahmad Syafiq Hamdan, 281064. Nama saya Muhammad Iqbal Famini bin Muhammad Muhammadin, 281169. Salam sejahtera kepada Dr. dan rakan-rakan. Nama saya Muhammad Adli bin Zahar, nombor matrik 281251. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Nafisa binti Nur Izan. Nombor matrik saya 281178. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Haliza binti Omar, nombor matrik 281312. Okey, hari ini kami akan membentangkan tentang teori komunikasi bagi perubahan sosial serta laporan daripada temu ramah Midat Cafe. Sebagai pengenalan, kami memilih teori perubahan sosial ini ekoran daripada pandemik COVID-19 yang melanda di Malaysia. Oleh itu, pelbagai sektor mempunyai perubahan daripada segi pengoperasian semula premis serta perubahan sosial dari segi sistem perhubungan bersama customer ataupun pelanggan. Oleh itu, pihak MKN ataupun Majlis Keselamatan Negara telah menyatakan itu yang baharu ataupun norma baharu di dalam prosedur operasi standard iaitu SOP bagi merujuk kepada Akta 342 iaitu Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Merujuk daripada laporan SHRM 1964, beliau menyifatkan media masa sebagai perkembangan perubahan ejen baharu. Dalam pada itu, Britannica 2015 menyifatkan juga sebagai perubahan sosial membawa erti yang meluas di dalam setiap peralihan di dalam rangkaian sosial. Teknologi adalah berkembang pesat seiring dengan era pandemik ini tanpa kita ketahui disebabkan setiap orang memerlukan plan alternatif yang baharu dalam aspek perhubungan. Sebagai contoh, mereka akan menggunakan platform online seperti Webex, Google Meet, Zoom dan sebagainya. Oleh itu, menurut daripada Mishrak 1983 menyatakan media masa adalah salah satu set alat komunikasi mempengaruhi sikap dan motivasi bagi perkembangan tingkah laku di dalam integrasi sosial. Merujuk daripada laporan temu ramah bersama pemilik Midat Cafe iaitu Puan Hasmida, beliau mengatakan ada 3 permasalahan utama di dalam premis beliau ekoran pandemik COVID-19. Yang pertama iaitu perlu menunggu yang lebih lama ataupun masa yang panjang daripada pihak MKN bagi mengetahui perubahan ataupun struktur perubahan pengoperasian semula SOP yang dijalankan fasa bagi fasa. Untuk seterusnya, beliau perlu menggunakan perkhidmatan penghantaran makanan bagi menampung pemasaran beliau. Yang terakhir sekali iaitu kekurangan pekerja disebabkan 2, iaitu yang pertama memerlukan dos suntikan vaksin, seterusnya mencari mempunyai motivasi serta kualiti yang bagus. Teori penyebaran inovasi yang mana berkonsepkan penyerapan berlaku yang diaplikasikan sebagai penyebaran dalam sesebuah pembaharuan idea. Merujuk kepada Dolly 1999 serta Stuart 2000 mendefinisikan teori penyebaran inovasi ini sebagai teori yang digunakan secara meluas dalam bidang penyebaran dan penerimaan teknologi. Terdapat 4 elemen utama di dalam teori penyebaran inovasi ini. Inovasi bermaksud suatu penemuan idea yang baharu daripada individu ataupun satu set penerimaan dikenali sebagai inovasi. Dan seterusnya, satu pertemuan ataupun perubahan idea yang baharu kepada masyarakat. Saluran komunikasi. Baik, komunikasi adalah satu proses yang peserta akan mereka dan berkongsi maklumat bagi mencapai kesefahaman di antara satu sama lain. Oleh itu, ciri-ciri saluran komunikasi adalah penting kepada peringkat pengetahuan, saluran setempat, saluran interpersonal, juga kepada peringkat pembujukan bagi proses keputusan inovasi. Dimensi masa adalah salah satu mempengaruhi kekuatan dalam usaha penyelidikan. Oleh itu, dimensi masa juga secara khususnya dapat meyakinkan kepada keputusan penerimaan ataupun penolakan sesuatu inovasi tersebut. Sistem sosial, yang mana sistem sosial ini ialah salah satu set yang saling berkait rapat di dalam proses penyelesaian masalah bertujuan dalam mencapai matlamat bersama. Sekian saya daripada saya. Terima kasih. Baik.
Antara isu yang telah dibangkitkan oleh Puan Mida sendiri iaitu terdapat 3 isu utama yang telah dibangkitkan di dalam temu bual yang telah dijalankan. Bagi yang pertama iaitu isu berkenaan dengan perubahan waktu premis kerana terpaksa mengikut arahan MKN bagi mengekang penularan wabak COVID-19 dan waktu berkenaan adalah bermula jam 6 pagi sehingga jam 8 malam. Ini adalah bercanggah dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Midat Cafe pada jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Yang kedua ialah pemilik premis terpaksa menggunakan khidmat penghantar makanan bagi menghantar makanan kepada pelanggan kerana tidak dapat menghantar makanan dengan pekerja yang sedia ada kerana kekurangan pekerja. Jadi Midat Cafe terpaksa menggunakan khidmat penghantar makanan bagi menghantar makanan dan ini akan menyusahkan Midat Cafe kerana terpaksa mengikut waktu yang telah ditetapkan oleh syarikat khidmat penghantar makanan tersebut. Yang ketiga ialah premis makanan terpaksa mengurangkan jumlah pekerja kerana jualan yang sedia ada tidak dapat menampung dan juga tidak dapat membayar gaji pekerja pada ketika itu. Dan juga sebab yang kedua ialah terdapat beberapa pekerja di Midat Cafe tidak mahu mengambil suntikan dos vaksin COVID-19 yang mana itu adalah mandatory, yang mana wajib diambil oleh setiap pekerja bagi itu adalah syarat bagi pengoperasian premis makanan. Baik, Rogers 2003 telah mendefinisikan bahawa inovasi ialah idea amalan atau projek yang dianggap baru oleh individu atau unit penerimaan yang lain. Dan juga Rogers pada 2003 pernah mendefinisikan bahawa sistem sosial ialah satu set unit yang saling berkait rapat yang terlibat dalam penyelesaian masalah bersama untuk mencapai matlamat bersama. Kalau kita gabungkan dua pendapat ini bahawa di dalam tempoh COVID-19, di dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, kita dapat lihat beberapa inovasi yang telah dikeluarkan oleh masyarakat Malaysia sendiri dan juga terdapat pelbagai syarikat yang mengeluarkan inovasi-inovasi yang dapat meringankan dan juga merupakan alternatif yang dapat memudahkan ekonomi negara terus berkembang walaupun dalam tempoh perkawalan pergerakan. Dan juga kita dapat lihat bahawa ini adalah satu aspek yang dapat berganding bahu dengan pihak kerajaan bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menerangkan tentang teori penyebaran inovasi. Baiklah, tujuan am bagi teori penyebaran inovasi iaitu menerangkan tentang mengapa dan bagaimana sesebuah idea ataupun teknologi tersebut dapat dikembangkan melalui budaya. Dan maksud diffusion di sini adalah ianya adalah sebuah proses inovasi yang disampaikan melalui saluran-saluran tertentu dari semasa ke semasa. Ini membawa maksud bahawa sesebuah idea ataupun sesebuah teknologi yang diolah semula ataupun dibina semula untuk membentuk kemajuan perlulah melalui saluran-saluran tertentu supaya penerima-penerima yang berpotensi ini dapat mengetahui tentang inovasi yang telah dilakukan. Baiklah, seterusnya. Andaian teori bagi teori penyebaran inovasi menurut Yates tahun 2001 menerangkan tentang teori ini adalah teori yang menyeluruh dan merangkumi beberapa perspektif teori yang berkaitan dengan konsep penyebaran. Dan menurut Rogers 1995, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan sesebuah inovasi tersebut. Yang pertama adalah inovasi itu sendiri, yang kedua adalah saluran penyebaran inovasi, yang ketiga adalah masa dan yang keempat adalah sifat masyarakat terhadap inovasi yang telah dilakukan. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya. Aktiviti penyebaran inovasi mempunyai beberapa kelemahan yang mampu dijadikan bahan kritikan. Pertama adalah ketidakmampuan teori ini dalam memberi definisi konsep dan operasi penggunaan yang tepat. Kedua, ia tidak mampu membezakan antara pemerolehan atau kebenaran inovasi. Ini termasuklah di peringkat korporat, penggunaannya di peringkat individual serta pengguna. Teori ini juga dikatakan tidak mampu menyediakan justifikasi teori dan sokongan empirikal untuk pemohon 5 kategori penerima menurut pengkategorian ex-ante. Ia juga dikatakan bahawa ia tidak mampu menghentikan penggunaan ke dalam spesifikasi teori yang ada. Lepas tu yang terakhir adalah ketidakmampuannya dalam menentukan kesan yang kukuh
terhadap penyebaran dan penggunaan dalam teori. Teori ini mampu dijadikan sebagai penyokong, namun mampu dijadikan penyokong dengan adanya reka bentuk penyelidikan yang mencukupi, namun ia tidak mampu dinyatakan secara jelas dalam teori dan tidak mampu mempertimbangkan bagaimana interaksi antara sistem sosial yang berbeza. Kelebihan teori ini adalah dengan adanya proses penggunaan metateori. Aspek pertama dalam pendekatan logis ini adalah faktor yang mempengaruhi adaptasi, iaitu idea bahawa inovasi adalah berharga. Kedua, cara maklumat mengenai inovasi disebarkan. Seterusnya adalah jenis masyarakat. Kekuatan kedua dalam teori ini adalah teori proses keputusan inovasi, iaitu adanya peringkat model membuat keputusan penggunaan sesuai dengan 5 peringkat teori proses keputusan inovasi. Ketiga, teori inovatif individu adalah penambahan tahap aktiviti promosi ejen perubahan. Kekuatan seterusnya adalah dengan adanya teori kadar penggunaan. Ini bermaksud ia menggunakan konsep sikap ke arah inovasi dalam paradigma membuat keputusan. Aspek terakhir, dalam pendekatan logis, yang menjadi kekuatan dalam teori penyebaran ini adalah teori perspektif sifat yang menggabungkan konsep persepsi ke dalam paradigma yang membuat keputusan pengguna. Sebagai kesimpulannya, apa yang saya dapat simpulkan daripada teori ini dan juga kaitkan dengan temuduga, teori penyebaran inovasi ini berkonsepkan penyerapan baharu yang diaplikasikan sebagai penyebaran dalam sesebuah pembaharuan idea. Menurut Donkey 1999 dan Stuart 2000, mendefinisikan teori penyebaran inovasi sebagai teori yang digunakan secara meluas dalam bidang penyebaran dan penerimaan teknologi. Oleh itu, teori ini membincangkan tentang bagaimana penyebaran idea baharu dan kemajuan teknologi di dalam sistem perubahan sosial. Dalam meniti arus norma baharu disebabkan negara kita telah dilanda wabak COVID-19, kebanyakan sektor mempunyai perubahan sosial, khususnya sektor perniagaan. Daripada hasil temuduga bersama Puan Hasmidar yang memiliki perniagaannya Midat Cafe, beliau memberitahu bahawasanya perniagaan semakin merosot apabila kerajaan telah mengadakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Beliau telah hilang pelanggan oleh sebab semua perlu berada di rumah sahaja. Jadi, disebabkan penyebaran inovasi dan teknologi yang canggih, Puan telah mengambil inisiatif dan mendapat idea untuk mengembangkan perniagaan dengan menggunakan aplikasi canggih seperti website, Foodpanda, GrabFood dan sebagainya. Ia dapat meningkatkan perniagaan kafenya lebih baik. Di sini kita dapat lihat kemajuan teknologi digital ini dapat membantu ahli perniagaan untuk berniaga dan juga mendapat sambutan yang hangat daripada pelanggan yang dapat memesan makanannya hanya menggunakan aplikasi yang disediakan. Sebagai konklusinya, dengan adanya penyebaran inovasi hasil pembaharuan idea ini dapat membuka peluang dan ruang kepada Puan untuk terus mendapat sumber pendapatan kehidupannya yang merupakan satu kepentingan untuk perniagaan digital demi meneruskan kehidupan pada masa akan datang. So, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.